FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Dan yang paling penting untuk hari ini, seperti biasa kita nak berbincang, kita nak mengambil tahu dan juga mengupas berkenaan dengan imbasan MSSM 2022 untuk pentas akhir MSSM 2022. Saya tak akan keseorangan, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini yang akan bersama-sama sepanjang Sembang Aktif ini untuk menceritakan berkenaan dengan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Jadi saya nak memperkenalkan terlebih dahulu tetamu kita pada hari ini. Kita ada Encik Muhammad Termizi bin Muhammad Noor, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, merangkap Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Encik Termizi. Waalaikumsalam. Sihat Encik Termizi? Sihat, alhamdulillah. Panjang betul jawatan tu saya nak sebut. Itulah special dia. Unik dan luar biasanya. Baik, kita bersama dengan orang yang ahli untuk bercakap berkenaan dengan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Baik, dan kalau kita tengok Cik Tarmizi, kejohanan MSSM telah pun mempertaruhkan 23 jenis sukan. Kalau ikut keseluruhan ada 24 termasuk dengan kejohanan olahraga. Ya, betul. Dan kalau mungkin saya nak tanya pada Cik Tarmizi lah, mungkin dari sudut kita nak tahu secara detail ataupun secara terperinci tarikhnya dan kenapa berbeza sukan-sukan yang ada dengan kejohanan olahraga mengikut takwim MSSM ni. Cik Tarmizi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali terima kasih kepada DTV atas jemputan. Sebelum saya huraikan berkenaan dengan perbezaan itu, jadi saya nak maklumkan dari sudut peranan Setiausaha Agung Majlis Sukan di negeri-negeri, di mana kita ada 16 negeri termasuk Labuan dan Putrajaya. Kalau peranan Setiausaha Agung ni adalah untuk menyelaras ataupun mengelola kejohanan ataupun pembangunan sukan di peringkat negeri masing-masing. Jadi di sini juga peranan Setiausaha Agung juga termasuk dalam pengelolaan kejohanan sukan MSSM itu sendiri. Jadi di sini bila kita lihat ada perbezaan tarikh sebenarnya. Kalau kita tengok pelancaran takwim MSSM pada 21 Julai 2022 yang lepas, di mana untuk kejohanan olahraga ni bermula 18 hingga 25, termasuk di mana 18 tu adalah perjalanan ke lokasi pertandingan, dan 25 tu adalah perjalanan balik. Jadi di sini untuk kejohanan sukan-sukan lain dia berlangsung pada 4 hingga 8 September yang lepas. Baik. Jadi di sini apabila kita lihat perbezaannya, kejohanan olahraga ni dia agak unik sebab dia melibatkan banyak pengurusan ataupun dari segi operasian dia tu. Maksudnya kita melibatkan ramai jawatan kuasa, melibatkan hampir 110 pengadir-pengadir pegawai yang terlibat secara serentak di stadium. Untuk kejohanan olahraga sahaja? Ya, betul. Wow. Jadi melibatkan seluruh negeri-negeri, menghantar 2 orang wakil menjadi pegawai pada kejohanan tersebut. Jadi itulah unik dia. Jadi di kejohanan olahraga MSSM ni juga kalau kita lihat ramai atlet yang terlibat, hampir 1,400 juga atlet terlibat di situ, dan melibatkan pengarah-pengarah negeri pun turun sekali melihat kejohanan tersebut. Berbeza dengan kejohanan sukan yang lain. Wow, itu antara keistimewaan kejohanan olahraga. Dan mungkin dari sudut tarikhnya, bilakah kita kata akhir untuk kejohanan olahraga ni, pentas akhir untuk kejohanan olahraga? Okey, kalau ikutkan tarikh ni, penutupnya pada 24 hari bulan sebelah petang. Di situ kita ada perasmian penutup oleh
timbalan Ketua Pengarah Pendidikan sendiri yang turun merasmikan penutup tersebut. Baik, bila Encik Tarmizi sebut berkenaan dengan keistimewaan kejohanan olahraga, kalau kita kata dengan persiapan jentera yang nak menguruskan dari sudut pengoperasian kejohanan olahraga ni, ramai siap negeri mesti menghantar wakil Ya, untuk mengadu. Dari sudut persiapan, mungkin kita nak tahu juga, disebabkan Encik Tarmizi kata tadi sangat istimewa, mungkin bagaimana persiapan yang dilakukan untuk kejohanan sepanjang kejohanan olahraga ni? Okey, untuk persiapan kejohanan olahraga MSSM 2022 ni, kalau ikutkan unik sikit sebab orang kata 2 tahun tidak ada aktiviti bersemuka untuk MSSM sendirinya. Jadi tempoh masa yang kita ada tu agak singkat berbanding tahun-tahun yang sebelum ni lah. Tapi itu bukan menjadi halangan kepada kita Kuala Lumpur untuk mengelola kejohanan tersebut. Jadi kita ambil masa hampir 2 bulan juga untuk membuat persiapan untuk dari segi lokasi pertandingan, stadium, penginapan atlet yang hampir 1,440 orang yang terlibat. Itu atlet sahaja yang terlibat. Jadi kita juga dari segi persiapan 2 bulan tu kita buat banyak perancangan. Perancangan dari segi jawatankuasa yang terlibat, sebab dia merangkumi banyak jawatankuasa dari segi persediaan penginapan, tempat itu sendiri. Jadi banyak yang perlu kita rangka ataupun rancang untuk mengelola kejohanan ni. Jadi kalau kita lihat sehingga hari ini, kita nampaklah kejayaan itu, maksudnya pengelolaan itu berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik dan jayanya. Itu dia, dan kita pun rasa berbangga bila Encik Tarmizi menceritakan bagaimana kita berdepan dengan fasa pandemik COVID-19. 2 tahun tidak boleh bertemu secara bersemuka dan tidak boleh adakan sebarang aktiviti secara fizikal yang mana kita bertemu mata. Dan mungkin pada pandangan Encik Tarmizi sendirilah, kalau kita tengok selaku tuan rumah sendiri, pandangan Encik Tarmizi terhadap kejohanan MSSM 2022, adakah ianya berjaya dapat direalisasikan seperti mana yang dihajatkan ataupun sebaliknya? Kalau kita tengok, setelah 2 tahun kita stop kejohanan secara fizikal macam ni kan, kemudian diadakan balik, bagaimana Encik Tarmizi? Okey, kalau kita lihat dari apa yang berlaku kejohanan MSSM yang 23 sukan, yang pertama bermula dengan Merentas Desa yang diadakan di Terengganu. Kita lihat ada kejayaan di situ, di mana penyertaan pelajar, keterujaan pelajar menyertai kejohanan tersebut, di mana semangat dia. Jadi pada 4 hingga 8 September yang lepas, 22 jenis sukan berlangsung serentak. Jadi kita lihat ramai keterlibatan semua pihak, yang mana orang kata dah rindu dengan sukan. 2 tahun tidak bersemuka. Pelajar-pelajar pun orang kata excited untuk bersukan. Jadi itu yang kita lihat, semangat mereka. Jadi bila diumumkan pada April yang lepas boleh menjalankan aktiviti bersemuka, jadi kita lihat sekolah-sekolah pun berlumba-lumba mengadakan pemilihan sukan di peringkat sekolah, di peringkat daerah dan seterusnya peringkat negeri dan ke peringkat MSSM. Jadi itu kita lihat perkembangannya positif di situ. Jadi sehingga hari ini kita terlibat dengan kejohanan olahraga itu sendiri. Jadi kita lihat ramai yang terlibat semua. Itu je. Kalau itu dari sudut pandangan kejohanan MSSM, bagaimana pula pandangan terhadap kejohanan olahraga dari sudut penyertaan peserta-peserta itu sendiri, bagaimana Encik Tarmizi? Kalau ikutkan dari segi kejohanan olahraga yang kita adakan, jalankan sekarang ni, kita lihat memang adalah perkembangan yang positif daripada 2 tahun yang tidak terlibat tu. Keterujaan atlet itu sendiri untuk bertanding, walaupun kita lihat jarak antara sukan lain itu agak dekat, tapi masih lagi penyertaan itu agak ramai dari segi setiap kontingen negeri. Maksudnya olahraga ni tidak, orang kata tidak berkurangan dari segi penyertaannya, masih ramai lagi yang menyertai. Kalau kita tengok dari segi apabila kita semak kejohanan itu tersebut, maksudnya penyertaan itu masih lagi seperti sebelum pandemik. Baik, itu dia maksudnya. Semua macam tadi Encik Tarmizi katalah, semua berkobar-kobar nak bersama-sama nak menyertai. Yalah, al-maklumlah 2 tahun tak bertemu mata, tak berjumpa. Dan mungkin kalau boleh dikongsikan sedikit dari sudut jumlah penyertaan untuk kejohanan olahraga ni, mungkin dari sudut setiap negerinya bagaimana Encik Tarmizi? Okey, kalau kita lihat pun untuk kejohanan olahraga ni, setiap kontingen kalau kita lihat biasanya Sarawak, negeri Sabah ni memang ramailah
Itu antara yang tertinggi lah menghantar peserta. Setiap negeri itu 90 peserta penyertaan atlet melibatkan 20 jurulatih yang terlibat. Secara kontingen itu paling besar lah, 100 lebih kontingen. Jadi negeri-negeri lain pun tidak, orang kata bukan berkurangan. Ada 80 penyertaan setiap negeri. Cuma yang berbezanya mungkin negeri-negeri yang seperti Labuan, Putrajaya tu jumlahnya agak berkurangan lah. Walaupun bukan berkurangan yang ketara, tapi masih lagi dalam 40 penyertaan. Itu kita tengok dari segi statistik yang kita dapat, maksudnya 1440 penyertaan atlet pada tahun ini. 1440 orang atlet terlibat dalam kejohanan olahraga pada tahun 2022 ini. Itu dia secara keseluruhan ada 1440 atlet yang bersama-sama dalam kejohanan olahraga. Olahraga saja bukan kejohanan MSSM, bukan. Kejohanan olahraga 2022, dan saya kira percaya keterujaan ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Malaysia yang maklum semua menantikan juga bagaimana keputusan untuk kejohanan olahraga ini. Baik, dan seketika nanti Encik Tarmizi, mungkin kita nak tahu juga dari sudut jumlah acara dan juga medal yang dipertandingkan sepanjang kejohanan ini. Tapi kita nak beristirahat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan tetamu istimewa kita Encik Muhammad Tarmizi bin Muhammad Noor, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, merangkap Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, Encik Tarmizi, tadi Encik Tarmizi kongsikan dengan saya keseluruhan atlet yang menyertai untuk kejohanan olahraga adalah seramai 1440. Saya duk terfikir daripada tadi sebenarnya. Kalau keseluruhan kejohanan MSSM, berapa ramai sebenarnya atlet yang terlibat? Okey, kalau untuk keseluruhan atlet MSSM yang terlibat untuk tahun 2022 ni, kalau kita nak tengok hampir 9,260 orang yang terlibat secara keseluruhannya. Atlet sahaja. Atlet sahaja? Itu tak termasuk dengan pegawai-pegawai. Wow. Atlet sahaja 9,260. Baik. Itu berdasarkan kita lihat dalam kejohanan yang kita ada statistik. Itu 23 jenis sukan. Belum termasuk untuk olahraga lagi. Tak masuk lagi belum. Olahraga saja 1440 sebenarnya. Kan? Baik itu dia. Dan Cik Tarmizi, tadi kita dah tinggalkan soalan untuk bermurid. Mungkin apa yang penonton-penonton kita dekat luar sana pun tertanya dari sudut acara yang dipertandingkan dan mungkin acara dan medal yang dipertandingkan untuk kejohanan ini. Okey, kalau ikut kejohanan olahraga MSSM ni, dia mengambil masa 5 hari sebenarnya kejohanan. Okey, kalau kita tengok hampir 90 acara yang dipertandingkan, melibatkan 546 CJ ataupun hadiah medal yang akan diperoleh oleh peserta tersebut. Berbeza dengan sukan lain. Itu uniknya olahraga sebab dia banyak 90 acara mengambil masa 5 hari untuk dipertandingkan. Okey, dalam sukan olahraga itu sendiri dia terbahagi beberapa orang kata kategori yang tersendiri. Kalau kita lihat dalam olahraga ni, kejohanan olahraga MSSM, kita ada, kalau tengok peringkat umur pun itu sendiri, kita ada bawah 12 tahun, kita ada bawah 15 tahun dan kita ada bawah 18 tahun. Okey, dalam kategori umur pun kita ada kategori perempuan dan lelaki. Maksudnya di sini kategori lelaki bawah 18 tahun, kategori perempuan bawah 18 tahun, kategori perempuan bawah 15 tahun, kategori lelaki bawah 15 tahun dan kategori perempuan bawah 12 tahun. Dan jadi di situ unik dia olahraga. Jadi itulah yang kita lihat, kalau kita lihat 90 acara yang dipertandingkan selama 5 hari untuk kejohanan olahraga MSSM itu sendiri. Itu yang kita tengok. Dan di sini juga dalam kejohanan olahraga ni, kalau kita lihat secara keseluruhan, dia juga mengiktiraf pencapaian individu itu sendiri. Di mana kita ada orang kata kategori peserta terbaik mengikut kategori. Okey, kata kategori bawah 12 tahun peserta terbaik, di mana kalau sekiranya lah peserta itu memecah rekod kejohanan, dia akan dapat peserta terbaik. Ataupun kita lihat dari segi kiraan
pungutan pingat individu itu sendiri. Okey. Dan kita selain daripada orang kata kategori peserta terbaik individu, setiap peringkat umur bawah 12 tahun, 15 tahun dan 18 tahun, kita juga ada pengiktirafan kepada untuk atlet ni adalah dari segi olahragawan dan juga olahragawati. Baik. Di mana kita lihat dari segi pemilihan atlet daripada peserta terbaik itu sendiri. Sebab dia kalau kita lihat untuk olahragawati ni, kalau advantage dia dekat sini adalah sekiranya atlet itu memecahkan rekod kejohanan. Bila kita tengok kejohanan ni, kita sering mendengar atlet memecahkan rekod kejohanan. Rekod kejohanan itu sendiri, rekod kejohanan sukan C, rekod kejohanan sukma. Itu advantage kepada peserta tersebut. Jadi dari sini kita pun pernah dengar dengan atlet-atlet yang olahraga ni daripada yang baru memecahkan rekod di kejohanan dunia remaja tu, saudara Azim sendiri. Itu adalah salah seorang atlet-atlet yang berjaya lah dalam kejohanan MSSM itu sendiri. Baik, itu dia untuk 90 acara yang dipertandingkan dalam kejohanan olahraga. Dan bagaimana situasi kalau kita tengok ada tempat berlangsungnya kejohanan sekarang ni, Encik Tarmizi? Okey, kalau kita lihat kejohanan olahraga MSSM 2022 ni, kita tempat pertandingan adalah di Stadium Nasional Bukit Jalil. Baik. Kalau kita lihat Stadium Nasional Bukit Jalil ni adalah satu stadium yang prestis sebenarnya. Orang kalau kita lihat atlet ni memang orang kata excited untuk ke Stadium Bukit Jalil. Dia dilengkapi pelbagai kemudahan ataupun orang kata kemudahan dalam stadium itu sendiri. Jadi sepanjang 5 hari pertandingan itu kita berkampung di Stadium Bukit Jalil untuk pertandingan untuk 90 acara tersebut. Tapi kalau kita lihat dalam kejohanan ini, kita menggunakan satu orang kata sistem elektronik timing itu sendiri. Maksudnya kalau kita lihat dari segi taraf ataupun tahap penggunaan sistem elektronik timing untuk kejohanan MSSM ni, kalau kita ibaratkan lebih ataupun hampir sama dengan kejohanan sukan C sebenarnya. Itu dia punya timing sistem tu memang komplit dengan dia punya rekod masa yang dipaparkan. Dan dalam kejohanan olahraga ni pun kita menggunakan sistem online pendaftaran. Dari segi keputusan rasmi, di mana semua boleh lihat secara cepat dan tepat. Maksudnya kita bukan berada di stadium pun kita tahu keputusan rasmi. Kita berada di negeri, dari mana-mana negeri pun kita tahu keputusan apa yang berlaku. Result atlet ataupun utamanya ibu bapa itu sendiri, kalau dia nak tahu keputusan anak dia bertanding untuk kejohanan olahraga tu, dia hanya buka sistem keputusan rasmi yang kita ada itu, dia dah dapat lihat. Semua akan keluar dekat situ. Catatan masa berapa semua ada. Itu kita punya kejohanan olahraga. Maksudnya setaraf dengan SEA Games sebenarnya kalau kita lihat. Itu dia pendedahan awal kita katakan untuk mereka-mereka yang menyertai dalam kejohanan pada kali ini. Dan bagaimana persiapan akhir? Kalau saya fahamkan, Cik Tarmizi sebutkan tadi 24 hari bulan akan diadakan apa kita kata sebagai akhir lah untuk kejohanan olahraga. Dan sudut persiapannya bagaimana? Okey, sebenarnya kejohanan ini dah berlangsung, sedang berlangsung. Jadi maksudnya 24 ni adalah penutup untuk kejohanan olahraga itu tersebut. Untuk tahun 2022. Tapi saya cuba lihat dari segi kejohanan ni. Kalau kita lihat dari segi untuk kejohanan olahraga MSSM 2022 ni, pada 18 hari bulan September, di mana semua kontingen berlaku diri di perkampungan sukan di UKM itu sendiri. Di mana UKM pun banyak membantu kita untuk menyediakan tempat penginapan. Itu perkampungan sukan untuk kejohanan olahraga MSSM. Okey, untuk pada 19 hari bulan, maksudnya kita telah menjalankan orang kata penyesuaian track untuk atlet-atlet. Okey. Pada 19 malam kita ada majlis rasmian pembukaan. Okey. Jadi untuk 24 hari bulan ni kita ada majlis penutup untuk kejohanan. Jadi bila dah majlis penutup untuk kejohanan, dia juga melibatkan
penutup untuk keseluruhan MSSN itu sendiri. Okey, secara tak langsung lah. Secara tak langsung. Jadi lengkaplah 24 sukan untuk tahun 22 ni. Baik, itu dia. Dan Cik Tarmizi, saya difahamkan juga dalam kejohanan olahraga ni diadakan juga kita kata sebagai penyesuaian padang. Mungkin Cik Tarmizi boleh kongsikan secara terperinci berkenaan dengan penyesuaian padang ni, Cik Tarmizi. Okey, untuk penyesuaian padang ataupun track, sebenarnya untuk semua sukan di 24 sukan ni memang ada. Memang orang kata wajib diadakan sehari sebelum kejohanan itu bermula. Sebab kita lihat kepentingan penyesuaian track ni untuk terutamanya untuk olahraga ni, dia nak melihat keadaan track di mana dia nak mencuba kadang daripada negeri-negeri lain tidak pernah berada di Stadium Bukit Jalil. Dia kata orang kata nak melihat atau merasai sendiri track ataupun suasana stadium itu sendiri. Itu sebab kalau kita terus kepada pertandingan, terus kepada acara, mungkin menjadi atlet itu tidak bersedia dari segi mental ke emosi dia. Itu kita lihat kepentingan penyesuaian track itu sendiri. Penyesuaian padang itu. Tadi diadakan pada 18 hari bulan untuk penyesuaian 19 maksudnya sehari selepas melapor diri. Baik, dan mungkin Encik Tarmizi, kalau kita tengok apakah apa yang kita nak tahu berkenaan dengan alatan dan juga sistem yang digunakan dalam yang disediakan di lokasi olahraga pada ketika ini. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Sekejap lagi kita akan menjawab persoalan yang kita utarakan ini. Terus bersama kami di Sembang Aktif di TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan tetamu istimewa kita Encik Muhammad Tarmizi bin Muhammad Noor selaku Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, merangkap Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, Encik Tarmizi, kita berbincang, borak-borak berkenaan dengan kejohanan olahraga dalam kejohanan MSSM 2022. Mungkin boleh dikongsikan dari sudut sistem yang diguna pakai dalam kejohanan pada kali ini, dan bagaimana untuk mungkin orang awam nak mengetahui. Kalau tadi dikongsikan ibu bapa boleh dapat akses untuk tahu dari sudut keputusannya bagaimana sistem itu diguna pakai dan orang awam boleh akses. Cik Tarmizi, silakan. Okey, untuk makluman semua, kejohanan olahraga MSSM 2022 ni, seperti yang saya nyatakan tadi, di mana kita dalam pertandingan ni kita menggunakan satu sistem. Kalau pertandingan tu kita menggunakan sistem pertandingan statistik, di mana ibu bapa ataupun orang di luar sana boleh akses keputusan rasmi, dia termasuk kutipan pingat. Kalau kita tengok di sini, kita adalah alamat dia, di mana jsports.com.my. Baik. Di situ ibu bapa ataupun semua jurulatih ke ataupun yang di luar sana boleh akses keputusan rasmi tersebut. Baik. Jadi kita boleh tengok kedudukan pingat semasa. Dia akan update dari semasa ke semasa tentang keputusan rasmi. Di situlah kita melihat secara keseluruhan acara-acara yang dipertandingkan, kedudukan, masa, catatan masa, jarak yang dimenangi oleh atlet-atlet yang bertanding. Jadi memudahkan akses. Jadi orang kata tak perlulah nak menunggu beberapa hari untuk dapat keputusan. Maksudnya habis dia tamat acara, orang kata jawatankuasa statistik ni akan key dalam sistem tu dan dapat diakses oleh atlet ataupun orang di luar. Di mana kalau kita lihat dalam olahraga ni, dia ada saringan, dia ada separuh akhir, dia ada akhir. Jadi kalau sebelum ni, kalau kita tengok untuk olahraga ni, dia manual. Maksudnya kita kena print keputusan, kena tampal, atlet kena pergi tempat untuk lihat keputusan, baru dapat orang kata catatan masa untuk layak ke peringkat seterusnya, sama ada separuh akhir ataupun akhir. Jadi kalau untuk kejohanan olahraga MSSM ni, jadi atlet ataupun jurulatih tidak perlu ke mana-mana, hanya akses melalui jsports.com.my. Dia tengok je dalam handphone, dah nampak dah keputusan layak ke tidak untuk ke semi-final ataupun final. Baik, yang penting kena ada internet lah. Betul. Itu je, yang penting ada internet. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, semua pelajar murid ni kita ada akses internet. Itu tak ada menjadi masalah sebenarnya. Kalau sebelum ni memang agak sukar lah kalau nak dapat internet tu.
Sekarang ni saya rasa semua dah senang dah sekarang ni. tak ada masalah. Semua di ujung jari. Baik, Cik Tarmizi, kalau kita tengok tadi Cik Tarmizi ada sebut berkenaan dengan 90 acara dipertandingkan dalam kejohanan olahraga ni. Mungkin kalau boleh kita nak tahu, daripada 90 acara tu, apakah acara pilihan yang memang orang kata nanti-nanti nak tahu keputusan ke ataupun nak menyertai ke, acara apakah itu? Okey, kalau untuk olahraga itu sendiri, dia kalau kita sebut 100 meter ni, memang kalau di peringkat sekolah itu sendiri pun ramai nak masuk acara 100 meter. Kalau acara 1500 ni tak ramai nak masuk sebab jarak jauh. 100 meter dekat. Jadi orang kata bila menang 100 meter ni orang tahu, seperti macam kita tengok saudara Azim tu pecah rekod 100 meter apa semua. Jadi kalau kejohanan olahraga ni kebanyakan acara tu lebih kepada 100 meter ataupun 200 meter. Okey, kalau di kejohanan olahraga itu sendiri, kalau kita lihat dia ada dua pembahagian sebenarnya. Acara padang dan juga acara balapan. Kalau kita lihat acara padang ni, dia meliputi orang kata acara lontaran, acara lompatan, acara balingan itu sendiri. Kalau kita lihat balingan ni dia seperti lontar peluru, lempar cakra, menerjang lembing. Kalau lompatan ni lompat jauh, lompat kijang, lompat tinggi. Jadi yang kalau acara balapan ni ataupun acara trek lebih pada 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter. Dalam acara trek ataupun balapan ni dia ada juga acara jalan kaki. Acara jalan kaki pun ada juga yang dipertandingkan. Kalau antara kesemua tu, yang manakah menjadi pilihan Cik Tarmizi? Kalau saya mesti pilih 100 meter. 100 meter. Dia sekejap kan, lari terus habis. Itu dia. Kalau saya pun, saya confuse nak pilih yang mana, keliru nak pilih mana. Tapi kalau ikut, saya ikut Cik Tarmizi. Saya follow belakang Cik Tarmizi. Okey, baik. Cik Tarmizi, kalau kita tengok berdasarkan data yang ada sekarang ini, ada sebuah negeri tu telah pun menjuarai 9 daripada 23 acara ataupun sukan yang dipertandingkan dalam kejohanan MSSM pada kali ini. Dan kalau mungkin harapan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selaku tuan rumah kepada kejohanan olahraga sendiri, bagaimana? Adakah nak membolot 10 daripada 23 yang berbaki itu, Cik Tarmizi? Kalau ikutkan, memang kita tak nafikanlah negeri ini dah, orang kata dah hampir 20 tahun memenangi secara keseluruhan lah sukan, 24 sukan yang dipertandingkan MSSM tu. Tapi bagi kita di Kuala Lumpur itu sendiri, utamanya untuk kejohanan olahraga ni, kita ada dua orang kata harapan lah. Pertama, sebab kita sebagai pengelola sebenarnya dalam kejohanan olahraga MSSM, jadi kita nak lihat kejohanan ni ada berjalan dengan lancar, baik, berjaya dan mendapat orang kata atlet mencipta rekod-rekod baru, dapat memenangi pingat emas. Maksudnya tidak ada isu-isu yang berbangkit dari segi teknikal, kepegawaian. Maksudnya kita nak lihat itu pengelolaan itu sendiri berjaya. Maksudnya 24 hari bulan kita ada majlis penuntut, kita maksudnya selesai dengan jayanya. Tak ada, maksudnya atlet pun puas hati dengan apa yang mereka terlibat, jurulatih. Itu dari segi pengelolaan lah. Maksudnya itu yang kita lihat bila pengelolaan ni kita melibatkan ramai pihak. Dari segi BSKK sendiri, daripada JPN, Jabat Pendidikan Daerah, dari segi sponsor-sponsor yang membantu menjayakan kejohanan MSSM, utamanya pihak Milo, individu-individu yang terlibat. Jadi bila kita tengok gabungan tu, bila kejohanan itu berjaya dijalankan, maksudnya itu adalah satu kejayaan kepada Kuala Lumpur itu sendiri. Maksudnya kita gabungkan semua pihak dalam kejohanan olahraga tu. Jadi kalau pelibatan semua pihak tu, kita nampaklah kejayaan dekat situ. Okey, dari segi kontingen Kuala Lumpur itu sendiri, kita sebenarnya tidak menaruh harapan yang terlalu tinggi untuk sendiri. Tapi keyakinan tu tetap adalah untuk nak kata nak pergi sampai Johan keseluruhan tu. Kita cubalah yang terbaik Kuala Lumpur ni. Tapi dari segi prestasi yang kita lihat Sukuma yang lepas itu, kita adalah atlet yang dapat berjaya pingat emas. Jadi itulah yang kita punya nak, atlet-atlet kita ni
berjuang. Ya. Pingat itu orang kata nombor 2 lah. Okey. Yang penting cuba dulu. Cuba dulu. Kalau kita tengok Encik Tarmizi, yelah saya yakin dan percaya setiap negeri ada persiapan dan perancangan tersendiri lah. Kalau orang kata kalau mungkin tidak ke arah menjuarai keseluruhan, mungkin ada acara-acara yang menjadi pilihan untuk mendapatkan kemenangan. Jadi kalau di sudut Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sendiri melihat adakah setakat ini perancangan yang dirangka mencapai dipanggil hasrat ataupun direalisasikan perancangan yang telah pun dirangka dalam kejohanan pada kali ini. Okey, kalau kita lihat sebenarnya Kuala Lumpur ni dia ada event-event yang orang kata pilihan. Ya. Sebab kita kadang-kadang olahraga ni kita kena lihat event mana negeri yang kuat. Ya. Sebab kita kena tengok kalau kita cuba dengan event tu pun kita tak boleh nak capai. Jadi dekat sini Kuala Lumpur sendiri kita ada beberapa event, terutamanya jalan kaki. Kita ada program pembangunan jalan kaki yang kita buat dengan kerjasama sekolah-sekolah sukan Malaysia. Gambang, sekolah sukan Malaysia Gambang, sekolah sukan Pujali, dan kita ada juga acara lompatan yang kita cuba untuk mendapatkan pingat emas terutamanya. Jadi di situlah kita kata perancangan orang kata yang kita bina jalankan di peringkat Kuala Lumpur. Maksudnya kita rancang, kita cari acara mana yang pelajar-pelajar Kuala Lumpur ni yang boleh mencuba untuk orang kata bersaing dengan negeri lain. Sebab kalau kita lihat dari segi acara pecutan ni ada beberapa negeri yang menguasainya. Jadi kita tengok dari segi acara lompatan, acara jalan kaki. Jadi kita ada program pembangunan di peringkat di daerah, di negeri itu sendiri. Jadi kita libatkan NGO pun terlibat, akademi-akademi pun terlibat sama. Itulah kita bina lah dari segi olahraga kita di Kuala Lumpur. Baik, itu dia. Tapi yang paling penting sebenarnya semua bergerak ataupun berjalan seperti yang dirancang. Cik Tarmizi. Kalau kita tengok, saya kena percaya setiap negeri mempunyai keinginan dan juga sasaran yang tersendiri dan juga persiapan-persiapan yang cukup rapi. Walaupun tadi Cik Tarmizi kata ada sebuah negeri yang mendominasi keseluruhan, juara keseluruhan hampir 20 tahun. KL tak ada perancangan untuk menghilangkan juara keseluruhan berturut-turut ni ke? Okey, untuk Kuala Lumpur sendiri sebenarnya kita bukan tak ada juara keseluruhan. Sebenarnya untuk tahun 2022 ni kita ada juga pencapaian. Namanya Jim Rama kita juara keseluruhan untuk MSSM 2022. Bola keranjang pun kita juara, maksudnya dalam 24 sukan tu kita ada 2 juara keseluruhan. Bukannya kata kita tak ada. Kebiasaannya Kuala Lumpur ni dia tak ada ranking, maksudnya dalam top 4, top 3 lah. Cuma nak bersaing di dia kita panggil untuk perancangan Kuala Lumpur ni, kita akan melihat sukan-sukan yang tertentu lah dari segi untuk orang kata memecahkan dominasi negeri tertentu. Itu dia. Sebab kita pun tak boleh orang kata melihat sukan yang mana kata kita nak tengok sukan mana Kuala Lumpur tu sesuai untuk menang keseluruhannya. Tu macam dinasti tu. Sebab dinasti tu kalau kita tengok Kuala Lumpur pun banyak melahirkan. Hari tu pun di Sukan Commonwealth pun kita dapat 2 pingat emas. 2 pingat emas? Ya, peringkat Commonwealth. Itu pelajar di sekolah kita di Kuala Lumpur. Itu dia. Bila tanya tu baru dia keluar. Tadi merendah diri lagi Kuala Lumpur kan. Tapi inilah kata saingan yang sihat. Kan menaikkan semangat untuk kita terus berusaha demi sukan di negara kita. Baik, sekejap kita nak berhenti seketika Encik Tarmizi. Mana anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan tetamu istimewa kita Encik Muhammad Tarmizi bin Muhammad Noor. Baik, Encik Tarmizi, tadi Encik Tarmizi dah kongsikan dengan kita berkenaan dengan bagaimana pengoperasian dan juga pengelolaan sepanjang kejohanan ini berlangsung. Bagaimana ada 100 lebih pegawai dan 100 lebih kepala untuk nak menguruskan kejohanan yang kita kata besar. Isu dan cabarannya, Cik Tarmizi. Okey, kalau kita tengok 24 jenis sukan ataupun kejohanan MSSM 24 jenis sukan ni, kalau kita lihat
kejohanan olahraga lah yang paling sukar sikit. Banyak isu dan cabaran dia dalam pengelolaan. Seperti yang dimaklumkan tadi, melibatkan 110 orang pegawai yang terlibat dalam stadium. Itu dalam stadium, belum lagi kita lihat di luar stadium. Maksudnya dalam kejohanan olahraga ni memang kita menghadapi sebagai pengelola untuk kejohanan tahun ni memang agak adalah isu-isu dan cabaran dia. Sebab kalau kita lihat tempoh persediaan tu agak singkat, 2 bulan. Biasanya untuk kejohanan olahraga sebelum-sebelum ni tempoh masa yang diambil hampir 6 bulan sebenarnya. Sebab kita dah, orang kata, dan cabaran dia, orang kata KL lah negeri yang pertama mengelola kejohanan olahraga selepas pandemik. Dia berbeza dengan sebelum pandemik sebenarnya. Dia bila kita buat perancangan sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dari segi, sebab kita kalau kita tengok pada bulan April baru diumumkan boleh bersemuka. Jadi di situ kita nak buat persediaan sebab kita ada lagi SOP yang perlu dilihat secara bersama. Di mana dari segi penginapan, pergerakan pelajar, pelajar nak bergerak kena ada SOP situ tertentu. Jadi itulah halangan atau isu yang kita hadapi pada peringkat permulaan, di mana kita nak menentukan penginapan, jumlah penginapan. Jadi dalam olahraga ni dia melibatkan jumlah penginapan yang besar. Sebab kalau kita lihat jumlah atlet pun dah 1440, pegawai 110 orang. Itu yang nak menginap di orang kata di penginapan yang disediakan lah. Disediakan untuk disediakan. Jadi kita perlu cari satu penginapan yang sesuai untuk pelajar dan pegawai. Di situ kita kena cari dan lihat, dan kita kena lihat pula dari segi jarak antara penginapan dengan stadium, supaya kontijen-kontijen yang bergerak untuk ke stadium itu tidak menjadi masalah dari segi pengangkutan. Kita maklumlah di KL ni dia punya trafik agak kesesakan padat. Kita kadang-kadang di luar jangkaan. So nak ambil masa tu jadi itu yang kita lihat yang paling sesuai ni. Di sekitar stadium Bukit Jalil itu sendiri tak ada penginapan yang boleh menampung jumlah yang ramai itu. Jadi kita lihat dari segi sudut dan kita tengok semua. Jadi kita lihat UKM dah pilihan yang sesuai. Itu cabaran kita dari segi penginapan. Dari segi stadium juga kita pun menghadapi cabaran sebab di KL ni pun ada stadium untuk olahraga, beberapa stadium saja yang orang kata kita nak cari dia punya kelengkapan fasiliti. Jadi kita lihat stadium Bukit Jalil yang sesuai untuk atlet-atlet bertanding. Jadi isu cabaran yang lain kalau kita lihat dari segi jawatankuasa kita yang terlibat. Sebab kita ada jawatankuasa yang saya nyatakan lebih kurang hampir 300 ke 400 orang jawatankuasa terlibat, termasuk pelajar. Sebab di Padang pun kita ada orang kata pembantu teknikal yang membantu pegawai-pegawai menyusung pagar, membawa peralatan. Itu pun kita ada hampir 60 orang pelajar yang terlibat membantu. Kita ada juga dari segi paramedik, pelajar-pelajar. Kita ada juga dari segi jawatankuasa hadiah yang membantu. Jadi kita kena mencari ramai jawatankuasa yang terlibat untuk membantu kita. Jadi kita kena susun dari segi tugas-tugas mereka. Sebab kalau kita nak lihat perjalanan program atau kejohanan itu berjalan dengan lancar, jadi kita kena dapatkan jawatankuasa ataupun jawatankuasa kita yang boleh bergerak mengikut seperti apa yang kita nak sebenarnya, yang kita dan rancang. Kalau kita tengok Encik Tarmizi, dari sudut kalau dikatakan tadi ada dari sudut tempat diadakan di stadium dan sebagainya, bagaimana, adakah penglibatan ibu bapa dan orang awam mereka dibenarkan untuk hadir ke stadium untuk melihat ataupun menyaksikan sendiri kejohanan yang diadakan? Okey, kalau kita lihat sepanjang kejohanan yang berlangsung ni sekarang, kalau kita lihat kemeriahan di stadium tu memang agak luar biasa. Kalau kita lihat dengan ibu bapa yang hadir memberi sokongan, pihak-pihak yang luar datang memberi sokongan. Sebab kita ada juga libatkan pelajar-pelajar kita, orang kata pasukan sorak, dengan gendang-gendang dia untuk menyokong atlet kita bertanding. Sebenarnya itu preparation kita yang buat, kita buat persediaan supaya kita dapat kemeriahan dalam stadium tu. Walaupun 2 tahun kita tidak menjalankan aktiviti bersemuka, jadi kita nak di stadium tu meriah dengan atlet-atlet bertanding, dengan sokongan ibu bapa. Sebab kita tidak menghalang
pihak-pihak untuk memberi sokongan sebenarnya. Dan ini mungkin kalau kita tengok dengan kehadiran ibu bapa ataupun rakan-rakan serta orang awam menaikkan semangat lagi para murid untuk terus orang kata apa, memberikan yang terbaik dalam pertandingan-pertandingan ataupun acara yang telah pun mereka sertai. Dan mungkin Encik Tarmizi boleh kongsikan dari sudut harapan kemenjadian murid kita dalam penyertaan mereka kepada kejohanan olahraga yang diadakan pada tahun ini. Okey, kalau kita lihat dari segi kemenjadian murid itu sendiri, sebab kalau kita lihat kemenjadian ni dia banyak. Kemenjadian dari segi murid, dari segi akademik, dari segi sasiah, dari segi co-curriculum dan sukan itu sendiri. Jadi dalam pengelolaan olahraga itu sendiri, kita nak lihat kemenjadian murid itu, kita nak tengok dari segi dia pertandingan, maksudnya atlet itu bertanding, dia punya spirit dia, dia punya orang kata semangat dia. Dia punya perjuangan dia untuk mencapai kemenangan tu, di mana dia dah berusaha di peringkat daerah lagi. Nak sampai ke tahap MSSM ni bukan senang sebenarnya. Kalau kita lihat di peringkat daerah tu, dia bertanding di peringkat sekolah, maksudnya di peringkat sekolah tu banyak sekolah, dan menang di peringkat daerah, pergi ke peringkat negeri. Dah pergi dari negeri, dia akan ke peringkat kebangsaan. Maksudnya di peringkat kebangsaan tu adalah atlet-atlet yang terbaik dari segi pemilihan ataupun pencapaian. Jadi kita lihat kemenjadian murid di situ adalah dari segi pencapaian dia. Dan kita lihat juga dalam mana-mana atlet yang berjaya sekarang di peringkat antarabangsa ataupun kebangsaan, di mana hasil pertandingan ataupun kejohanan olahraga MSSM itu sendiri, di mana atlet ini berjaya dalam bidang sukan. Mana kalau kita tengok contoh sendiri, kalau saudara Azim yang saya cakap tadi berjaya, dan banyak lagi lah dalam olahraga, dan sukan-sukan lain pun ramai. Kalau kita tengok Datuk Pandala Rino, Datuk Azizul Hasni, itu dah produk-produk MSSM sebenarnya. Itu jadi sebenarnya MSSM ni adalah satu platform untuk kemenjadian murid, terutama dalam bidang sukan, sebagai batu loncatan ke peringkat yang lebih tinggi. Betul. Itu dia. Baik, dan mungkinlah selaku saya difahamkan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjadi tuan rumah setelah sebelum ini 2009. Kemudian tak jadi tuan rumah, tahun ni dijadi tuan rumah balik. Untuk kejohanan olahraga, dan mungkin harapan Kuala Lumpur sendiri menjadi tuan rumah pada tahun ini, dan mungkin harapan pada tahun hadapan, adakah kalau diberi peluang masih nak mengekalkan tuan rumah kejohanan olahraga pada seperti tahun ini? Macam mana, Tarmizi? Okey, kalau ikutkan susun untuk pengelolaan olahraga peringkat kebangsaan MSSM ni, dia mengikut susun negeri-negeri sebenarnya. Kalau 2009 last MSSM adalah negeri Johor, menjadi tuan rumah. Pada 2020 sepatutnya negeri Sembilan, menjadi, tapi disebabkan pandemik tidak dapat dijalankan. Jadi 2021 kita ada pertandingan ataupun kejohanan MSSM secara online. Kemahiran sukan. Jadi di situ negeri Sembilan menjadi tuan rumah. Jadi tahun ni kita yang diamanahkan untuk mengelola. Kalau ikutkan nak sambung lagi tahun depan tu, orang kata cabaran tu besar jugalah kita nak sambung tu. Tapi orang kata lebih baik negeri lain merasai sebenarnya, bagi peluang. Sebab saya rasa pengelolaan kejohanan olahraga ni dia unik sikit berbanding dengan sukan-sukan lain. Jadi bila kita mengelola kejohanan olahraga ni, kita dapat banyak pengalaman sebenarnya. Dia melibatkan orang kata jumlah yang ramai. Kalau kita lihat, kalau contohlah negeri lain yang diamanahkan untuk mengelola kejohanan olahraga 2023, jadi persiapan tu orang kata kena lebih awal lah. Sebab cabaran-cabaran dari segi penginapan, dari segi kemudahan stadium semua, jadi jawatankuasa. So itu yang saya harap tuan rumah akan datang boleh buat preparation awal lah, persediaan awal. Itu dia. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Tarmizi bin Muhammad Noor, Ketua Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, merangkap Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kerana sudah hadir bersama kita pada hari ini berkongsi berkenaan dengan bagaimana kemeriahan pentas akhir MSSM 2022 dan dijangkakan yang mana kalau kita lihat mengikut data
sekitar lebih 10,000 lebih penyertaan dalam murid-murid dari seluruh Malaysia, termasuk 23 sukan yang dipertandingkan bersama dengan kejohanan olahraga yang mana bakal berakhir 24 hari bulan ini. Dan saya kena percaya kita terus mendoakan kepada semua peserta-peserta yang mana berjaya, teruskan dengan kejayaan anda. Yang kurang berjaya, teruskan juga sampai berjaya. Ingat, seperti saya suka dengan apa yang Cik Namazi sebut, MSSM sebagai batu loncatan ke peringkat yang lebih tinggi. InsyaAllah sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KP